Adik-adik kamu lihat, dalam badan kita mengandungi berapa persen air? Berapa? Lebih kurang 72% air. Dan dalam organ, dalam badan kita, organ manakah yang paling banyak mengandungi air? Otak. Macam ya? Otak kita paling banyak mengandungi air. Jadi dek, kita ni secara material ya, jasadnya bukan apa sangat. Terdiri daripada unsur-unsur tanah, terdiri daripada air, ya. Dan dalam badan kita ada air kan? Air itu pun dia ada molekul dia yang akan dipengaruhi oleh apa yang adik selalu sebut, apa yang adik selalu dengar, apa yang adik selalu lihat, apa pengisian dalam hidup adik-adik semua. Kalau kita duk sumbat dengan toksin kat dalam badan kita, yang keluar pun jadi peribadi yang penuh toksin, yang menyusahkan diri dan menyusahkan orang lain. Kalau mulut kita asyik sebut bodoh ke adik-beradik kita kat rumah, ya, jadi terkejut ya, kita akan dapat suasana yang tak baik, tak tenteram, ya, hati kita tak tenang sebab tak ada keindahan yang tersebar. Tapi kalau negatif yang tersebar, sebab itu penting kita nak hidup dalam kebaikan, rasa nak cari kebaikan, rasa nak buat baik pada orang lain, rasa nak sebarkan kebaikan. Barulah dunia ini akan jadi lebih bahagia, bukan lebih derita. Okay, next. Lelaki dan wanita. Ya. Sebab nanti berbincang lelaki, kerana dirimu terlalu berharga, maka kita nak kenal lebih dalam tentang diri kita, mindsetting yang perlu kita jelaskan, dan apakah perbezaan atau persamaan antara lelaki dan wanita. Baik, agak bagi kuis dekat adik-adik. Lelaki dan wanita, mereka itu adakah really different? Sangat berbeza, bagaikan daripada planet yang berlainan, from Mars or from Venus, adakah? Okay. Ataupun mereka itu equal but different, sama saja tapi ada beza dia. Ataupun really equal. Siapa jawab A? Cuba angkat tangan. Siapa jawab A? Okey, adik tengok ni. Kenapa dia jawab A? Macam ni semua bijak kan? Terbuka bidang kita bincang. Tak ada kata salah. Ada yang siapa adik? Silakan. Ada sokongan daripada kawan. Tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi saya lelaki is really different from girls. Tapi biasanya orang-orang yang akan dengar. Pertama sekali, fisika je memang dah lain kita. Dan fisika lelaki dan perempuan berbeza. Kita tahu fisika lelaki mereka ego, tapi perempuan, fisika perempuan seperti Aini pernah cakap masa margaran itu, fisika perempuan seorang yang maju. Okay, thank you. Adik pernah tak dengar hadis, ya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pemalu, dan dalam konteks tertentu baginda lebih malu daripada anak gadis di bawah kandungannya. Mana? Sayyidina Osman, seorang yang sangat pemalu, sehingga kan malaikat pun malu kepadanya. Al-haya'u wal iman, malu itu tak kira pada lelaki dan perempuan adalah daripada iman. So, fitrah perempuan tu malu, perempuan juga masih banyak dipersoalkan kan? Baik, kita cuba nak buka minda adik-adik lah ya. Sebab kita cakap sesuatu tu, kita kena ada hujah kita. Kita tak perlu nak terima buat-buat. Adik dengar apa kat cakap malam ni, adik fikir, kaji lagi. Dan daripada siapa pun, kita kena ada budaya mengkaji, berfikir, critical thinking. Kalau kata lelaki ego, perempuan pun ramai ego kan? Perempuan semua tak ego. Ada juga ego kan? Okay, so macam mana ni? Ada bantuan? Apa yang dikatakan really different tu?
Apa dia? Okay, next. Gambar biasa. Okey, kalau adik merujuk buku-buku karangan para ulama, ya, para ulama kita menggariskan antara lelaki dan perempuan ada persamaan dan juga ada perbezaan. Kalau kita kata terlalu berbeza, ya, dia akan jadi rasa nak merendahkan antara satu sama lain, rasa nak kritik, nak kutuk antara satu sama lain. Tapi kalau kita ada persamaan dari sudut apa dia? Pertama, asal usul kejadian kita dua-dua adalah daripada mak abah yang satu, Adam dan juga Hawa. Seterusnya, kita ada tuntutan beragama yang sama. Lelaki dan perempuan dua-duanya kena solat, kena puasa, kena pergi haji. Seterusnya, kita ada tuntutan kemasyarakatan yang sama. Siapa kata wanita tak perlu ke rumah-rumah untuk berbakti pada masyarakat? Surah At-Taubah ayat 71 kata, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini yang Kak nak minta adik kaji. Agak terpandang kan? Okey. Ini, ya. Kita buat yang cantik tu. Tak pula kat dalam. Agak berdek tadi kan? Sebenarnya isu wanita ni, satu isu yang agak sensitif. Satu isu yang mempunyai pelbagai pendapat, pelbagai perbahasan, dan satu isu yang paling dijadikan serangan oleh musuh-musuh Islam, orientalis, golongan barat untuk serang umat Islam. Kalau bicara pasal wanita, ada golongan yang terlalu ekstrim. Wanita ni sumber fitnah. Wanita ni jahat. Wanita ni 9 nafsu. Wanita ni dahsyat, sebenarnya negatif. Wanita ni perosak umat. Kalau nak tengok umat tu baik tak baik, tengok wanita dia. Seolah-olah wanita adalah punca segala kejahatan. Itu golongan sebenarnya yang tradisional dan agak ekstrim. Minta maaf ya, sebab agak terbaca ada disebut-sebut sikit dalam ni. Kalau adik rujuk pendapat yang terlalu liberal pula, dia nak wanita ni terlalu bebas, bergaul antara lelaki perempuan, bertekuk tampar, ya. Bebas hatilah. Bukalah pakaian yang buka-buka ya. Bedahlah sebedah-bedah. Kalau dulu wanita mandi, kalau ada orang minta dia mandi, mak abah dia, adik-beradik dia apa yang nak marahkan. Tapi sekarang wanita sendiri buka pakaian dia, tunjuk ketiak dia, satu dunia boleh tengok dalam iklan. Ya, kita red zona dan sebagainya. Hilang malu. Itu kerja golongan liberal. Golongan pertengahan. Ada ni akan nak share adik-adik menang. Adik dia rujuk kitab Tahrirul Mar'ah, ya? Kitab Al-Qardawi, ciri-ciri unggul masyarakat Islam yang kita idamkan. Boleh rujuk kitab Wanita dalam Fikih Al-Qardawi. Boleh rujuk kitab Abdul Karim Zaidan, ya? Mereka meletakkan peranan wanita lebih pertengahan. Mereka bahas, mereka beza. Kalau orang nak pandang wanita tu negatif semata-mata, sebab bukan tujuan itu Allah ciptakan wanita sebagai sumber ketenangan semata-mata. Bukan, wanita pun ada peranan di dalam masyarakat, ya? Dari sudut saya kata, ya, tentang suara wanita, ada khilaf, perbahasan, ya, tentang apa lagi? Apa lagi tak pandang boleh? Aurat wanita, kita aurat wajib. Setakat mana aurat wanita pun ada perbahasan yang cukup panjang, ya? Harap bawahnya aurat, aurat ni kan aurat. Ini fashion. Adalah ini biar saya berhati-hati. Ini kita tak boleh nak kutuk siapa yang tak sama macam kita. Sebab kita kena rapikan khilaf, ya. Dan pandangan yang ini pun ada banyak perbahasan. Pandangan tanpa syahwat berurusan laki perempuan dimuliakan. Pandangan yang bila ada syahwat itu, yang pandangan pertama boleh lagi, pandangan kedua terus kena duduk. Itu pun ada banyak perbahasan. Kita kena kaji pasal diri adik semua ni, ya. Seterusnya adik, kita ada perbezaan juga antara lelaki dan perempuan, ya. Dari sudut genetik kita sendiri pun ada berbeza. Gen XY, XX, ya. Cara berfikir. Kalau perempuan masuk ke dalam pasar raya, dia akan tawaf dulu banyak kali.
sebelum sampai ke destinasi dia nak beli dompet, dia kata ambil tangannya, tawaf dulu, tengok kat pakaian baby, tengok kat peralatan dapur, tengok kat peralatan tamu dan sebagainya, baru sampai dekat beg kanan. Kalau lelaki, dia straight, ya, dia masuk terus sampai kepada dompet. Allah ciptakan ini sangat unik. Bukan nak kata lelaki dia baik, ya, perempuan baik, tak. Dua-dua ada faktor yang perlu dilengkapkan antara satu sama lain. Lelaki yang tak survey terus straight, tak elok juga. Perempuan yang banyak sangat ni, tak elok juga, ya. Sepatutnya dia kena sederhana. Lelaki kena survey dulu, ya. Survey dah sikit-sikit, baru pilih barang dia. Perempuan pula, jangan terlalu lama habiskan masa dekat situ. Nanti banyak duit keluar sebab berkenaan kat barang lain pula. Itu contoh perbezaan antara lelaki perempuan yang ditulis kat dalam buku Men from Mars, Woman from Venus, yang sangat bagus untuk adik kaji. Tapi kita tak boleh ambil secara mutlak. Kita kena lebih kritikal, bukan berbeza semata-mata, ada juga persamaannya. Seperti yang Kak sebut tadi. Boleh tak? Okay, next. Kenapa ada perbezaan hukum? Ya, bukan semua pun sebahagian hukum antara lelaki dan perempuan. Bukan sebab kaum lelaki ni lebih Allah muliakan, tapi kerana Allah sangat faham dengan fitrah. Ya, Allah sangat faham dengan karakter, dengan tugas, dengan tanggungjawab. Okey. Seterusnya, adik tengok ya. Contoh faraid. Bila lelaki yang kena bayar nafkah untuk kita. Bila lelaki yang kena bagi mahar untuk kita, maka tanggungjawab lelaki yang banyak ini sangat adil. Bila berlakunya faraid, Allah bagi Zakari mithlu hadzil unsayain. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ya, itu adalah faraid. Agak ringkas kan ini? Okey, next. Okey, ini juga ringkasan, next. Ini pun ringkasan, next. Okey, fikrah kedua yang kita nak pegang. Wanita adalah manusia yang mempunyai tanggungjawab yang sama dengan lelaki dalam perbuatannya. Kalau lelaki mencuri, kena hukum. Perempuan mencuri pun kena hukum. Bukan kata alasan perempuan, nanti kalau kami kena hukum, kena potong tangan, gelilah tengok darah. Itu tak payah kau hukum lelaki saja. Tak boleh. Dua-dua mencuri, kena hukum. Okay, next. Begitu juga, kalau perempuan berzina, lelaki yang berzina, dua-dua kena hukum. Kita saksikan satu video ni. Cuba have a look kat situ.